أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya muliakan berbahagia Fadil Ustaz Rashdan, Ustaz Sahailah dan Ustaz Saimah, Ustaz Hayat, barisan para pendidik, seterusnya anak-anak muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama pada pagi ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita menjadi satu pahala yang baik, dan mudah-mudahan ia merupakan suatu amal yang kita akan peroleh kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, kita selawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita nak bicara tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Halatul Arab qabla al-Islam, keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Pada masa yang lepas kita bicara tentang turunnya wahyu yang pertama. Bila turunnya wahyu, maka bermulalah satu tugasan yang berat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjayakan misi yang bermakna ini. Maka keadaan manusia pada ketika itu luar biasa, sebab mereka sudah pun dipengaruhi dengan unsur-unsur yang tak baik. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi-nabi yang dulu mereka telah pun meninggalkan ajarannya masing-masing dan dipesongkan. Adapun masyarakat Mekah pada ketika itu, mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggil sebagai agama Ibrahimiyah. Agama apa? Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang datang selepas daripada itu, banyak mereka mengubah agama Nabi Ibrahim daripada yang asal, maka menjadi jauh tersasar daripada yang asal. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian,
Dan pada masa yang lepas juga kita cerita tentang jenis-jenis wahyu yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Nabi menerima wahyu dalam keadaan didatangi seorang lelaki yang segak. Ingat tak? Lelaki itu siapa? Siapa lelaki itu? Jibril. Dia ada hidung, dia ada mata, dia ada kening. Dia bergerak, dia garu. Dia pegang pipi macam kita. Dia minum air, dia makan nasi macam kita. Tapi dia tu bukan manusia tu. Dia malaikat yang menyerupai manusia. Terkadang begitu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, sehingga kan sahabat-sahabat dapat tengok orang tu. Dan orang tu keluar-keluar hilang macam tu. Tak jumpa dah sampai bila-bila. Ingat dah Ustaz cerita, muka malaikat Jibril bila menyerupai lelaki tadi, muka macam sahabat yang nama apa? Dihyah. Nama apa? Dihyah Al-Kalbi. Kena? Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi ni sahabat yang segak sangat. Bila orang tengok muka dia, orang kan jatuh cinta, jatuh hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Dihyah ni kita cerita pada masa lepas, dia takut orang goda dia. Dia takut orang perhati dia. Dia takut orang ikut dia. Sampai tahap dia tutup muka dia dengan serban. Sebegitu keadaan segaknya Dihyah Al-Kalbi tadi ni. Maka malaikat Jibril menyerupai wajah dia. Maknanya muka yang paling mirip di kalangan sahabat ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Macam itulah Dihyah Al-Kalbi. Dan kita cerita juga di antara bentuk wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak paling berat sekali adalah seperti besi bertemu besi. Sini macam loceng ni. Al-jaros. Ataupun besi kita ketuk. Besi dengan besi. Dan ketuk tu sekuat-kuatnya. Macam kita letak mic, kita ketuk. Macam tu. Bunyi ada besi dengan besi. Maka bunyi itu menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tertanggung kadang-kadang. Sebab bunyian itu ataupun keadaan itu sangat memberatkan Nabi Muhammad. Sampai Nabi berpeluh. Sedangkan waktu tu kalau kata ekor ni dia buka 18 paling sejuk. Dan zaman Nabi itu lebih sejuk lagi lah. Lebih sejuk lagi. Waktu itu Nabi berpeluh. Bila datang keadaan macam tu juga, andai kata Nabi kadang Nabi tak tahu wahyu nak main bila. Nabi duduk sembang dengan sahabat-sahabat. Letak tangan atas sahabat, letak lutut atas sahabat, bergurau, sembang. Ketika Nabi menyampaikan ilmu, ada sahabat kiri kanan Nabi, ada yang duduk depan. Maka kadang-kala tu keadaan itu berlaku, sahabat saksikan. Bila Nabi letak paha lutut Nabi atas paha sahabat, macam kita duduk sebelah kawan-kawan kita kan. Bila Nabi letak lutut Nabi atas paha sahabat, waktu itu sahabat rasa berat sangat. Pasal apa ni? Rupanya waktu itu Nabi sedang menerima wahyu. Nabi duduk diam. Sedang menerima wahyu. Bunyian itu menyebabkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah bentuk wahyu yang paling berat yang Nabi terima. Dan ini paling keras sekali. Ada kalanya bila Nabi terima wahyu tu, Nabi duduk atas unta. Unta terjerumus terus. Tersembam. Terus tersembam. Maka sahabat tahu dah, kita berhenti sat. Sebab Nabi sedang menerima ayat daripada Allah. Quran yang kita baca tu, Nabi terima macam tu. Ada kalanya Nabi terima tu berbentuk bisikan saja. Malaikat Jibril membuat bisikan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka macam-macam lah bentuk wahyu. Maka wahyu yang pertama kita cerita pada masa lalu adalah wahyu yang Nabi terima di gua apa? Di gua Hira. Kena? Gua tu atas tu gua Hira. Bukit tu nama apa? Bukit tu namanya Bukit Nur, Jabal Nur. Faham tak? Bukit tu besar. Pernah main futsal tak? Pernah main? Okey, main futsal 2 jam, letih tak? Tak letih. Robot ke apa ni? Main futsal 2 jam dengan naik Gua Hira penat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik Gua Hira penat lagi. Dia tertirak. Jadi Gua Hira itu Nabi naik. Gua tu duduk di atas tu, hak panggil gua tu hak duduk atas tu.
Bukit tu dia panggil Jabal Nur, Bukit Nur. Cuba sebut. Bukit Nur ataupun Jabal Nur. Bukit tu nama Jabal Nur. Hak Gua Hira tu hak bucu ujung sekali tu. Jadi kalau kita ada peluang kita naik, maka kita solatlah di tempat yang berkat tadi. Qala, keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad sampai keadaan tadi ataupun menerima wahyu pertama tadi, maka keadaan masyarakat begitu mencabar. Mencabar. Qala, kana al-arabu qabla al-islami musyrikina ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Ini keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka dalam kesyirikan. Syirik ni apa? Syirik ni sama ada menyembah Allah bersama sesuatu ataupun menyembah sesuatu selain dari Allah. Syirik tu apa? Sama ada satu, menyembah sesuatu bersama Allah. Dia sembah Allah, dalam waktu yang sama dia sembah juga bulan. Dia sembah Allah, dalam waktu yang sama dia sembah juga kepada syaitan. Dia bukan tak semayang, tapi hujung-hujung minggu dia pergi tilik nasib. Dia pergi mengadukan masalah dia kepada jin. Dia menilip membuat suatu perkara yang dapat menolak nasibnya. Contoh syirik ni, kefahaman sebahagian orang ni macam mana yang berlaku di masyarakat kita. Bila dia tengok satu-satu benda itu, dia menganggap ada perkara yang menyebabkan berlakunya perkara tadi. Contohnya apa? Bila dia nak keluar pergi mana-mana, tiba-tiba dia nampak bewok lintas tengah jalan. Dia kata, ni petanda nasib tak baik ni. Kalau aku gagah pergi ni, accident ni. Kalau aku gagah. Jadi itu bentuk kefahaman syirik. Maknanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menganggap ada sesuatu kekuasaan yang sama dengan kekuasaan Allah. Faham tak? Jadi syirik ni menyembah Tuhan, menyembah Allah bersama sesuatu ataupun menyembah sesuatu selain dari Allah. Maknanya dia sembah bulan, dia sembah patung, matahari dan sebagainya selain dari Allah. Allah dia tak sembah. Itu dia panggil syirik. Dan syirik ni pula dia ada dua. Syirik ada dua. Yang pertama namanya syirik jali. Syirik jali. Si jali tu mana? Si jali. Jali tu maknanya besar. Jali tu maknanya besar. Satu lagi namanya syirik khafi. Syirik khafi. Khafi maksudnya tersembunyi. Jadi ada dua syirik yang kita sebagai orang Islam kena jaga-jaga. Syirik jali ni macam mana? Iaitu dia menyembah Allah bersama sesuatu. Wal'iyadzubillah. Dia sembah Tuhan dan dia juga sembah patung. Wal'iyadzubillah. Waktu itu syirik jali. Orang yang syirik jali ni maknanya kufur. Orang syirik jali ni kufur. Dah pun kufur, kafir. Wal'iyadzubillah. Satu lagi syirik khafi. Syirik khafi ni maknanya dia buat sesuatu bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu yang lain. Maknanya bila dia sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan habuan keduniaan. Maka itu termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi syirik jali ni wal'iyadzubillah kafir. Adapun syirik khafi tidak sampai tahap itu, tetapi dia menafikan semua pahala kita. Pahala yang kita buat semua tertolak. Contoh syirik khafi. Syirik khafi ni ada tak dalam diri kita? Ada. Payah kita nak buang. Dan kita wajib buang. Kalau kita tak buang, maka ketika itu kita belum benar-benar menyembah Allah dengan cara yang sepatutnya. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka jangan syirik dalam beramal. Apa maksud syirik dalam beramal? Dia sembahyang, dia beramal, dan dia mengharapkan sesuatu selain daripada apa yang disediakan Allah. Faham tak? Allah nak bagi pahala dekat dia, tapi dia tak harapkan pahala pun. Yang dia harapkan adalah keduniaan. Jadi kita minta simpang yang ni. Baik, maka dua syirik ni. Dan kata Nabi, syirik khafi ni sangat susah kita nak kesan dia. Seperti seekor semut yang hitam berada di atas kayu yang hitam di tengah malam pula. Memang kita susah nak detect dia. Dia sekali lalu ya benda tu. Kita tak tahu syirik khafi dalam diri kita ni ketebalannya setara mana. Kita tak tahu. Sebab di antara contoh syirik khafi ni, bila kita tengok cermin, kita kata, aku ni memang dilahirkan segak dah ni. Memang aku ni jenis orang segak ni. Tu dia panggil takabur, sombong dan ujub. Bila ujub tu syirik khafi ya. Dia rasa kagum ke diri dia. Dia rasa dia kuat pada orang lain. Dia rasa dia lebih berpengaruh dari orang lain. Maka itu dia panggil ujub. Ujub tu syirik khafi. Okey. Begitulah juga di antara contoh syirik khafi ni apa? Bila kita makan nasi, kita rasa nasi yang mengenyangkan kita. Bila kita tak makan nasi, kita rasa lapar. Bila makan nasi, kenyang. Kenyang sebab apa? Sebab makan nasi. Sedangkan nasi itu tak boleh memberi kesan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga air tak boleh bagi kesan kepada kita untuk hilangkan dahaga. Okey. Jadi begitulah syirik yang perlu untuk kita sebagai orang Islam bebaskan daripadanya. Qala, bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, mereka dalam kesyirikan. Jadi mereka ni bukan sahaja syirik khafi tu, syirik jali pun mereka buat. Apa syirik jali yang mereka buat? Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Berhala ni apa? Patung-patung tu lah. Nak dengar tak sejarah macam mana Mekah dipenuhi dengan berhala-berhala? Dulunya, sebelum kedatangan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cerita dia bila Nabi Ibrahim AS melahirkan Nabi Ismail. Okay, nah? Nabi Ismail tu, okey, dia duduk di mana? Siapa tahu Nabi Ismail membesar di mana? Siapa tahu? Bisa dengar tak cerita Zamzam? Bisa dengar tak? Tak pernah dengar? Zamzam yang dulu kan Nabi Ismail, cerita pasal raya haji tu. Nabi Ismail duk dapat dahaga ayak. Dia waktu baby lagi. Dia nak cari ayak. Dia pun tendang-tendang dekat pasyak. Tendang. Dia teriak macam budak-budak kan. Adik-adik kita kan kalau teriak kan tendang-tendang kan. Tendang kaki lagi. Lompat-lompat-lompat. Macam tu lah Nabi Ismail. Bila dia duduk di padang pasir, dia tenang sebab dia dahaga ayak. Maka waktu tu keluar telaga Zamzam. Sampai hari ni kita dapat minum air Zamzam. Pernah dengar tak Zamzam ni? Tahu tak sejarah dia? Macam tu lah. Okey, Nabi Ismail ni dia membesar di Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membesar di mana? Di Mekah. Okey. Ajaran Nabi Ismail kan Nabi, dia ajar syariat Islam kepada penduduk Mekah. Waktu tu tak ada orang lagi. Okey nah? Waktu tu tak ada orang lagi. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ismail. Ayah Nabi Ismail nama apa? Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya Nabi Ismail di Mekah. Dan bila tinggal si anak tadi ni, dia pun dahaga ayak, lapar semua, dia tenang-tenang, maka si ibu pun cari telaga. Dia pun ulang alik daripada di antara dua bukit besar, Safa Marwah, Safa Marwah. Satu bukit nama Safa, satu bukit nama Marwah. Ulang alik 7 kali. Sebab tu kita kalau pergi Mekah, kita tawaf dan sa'i 7 kali. Akhirnya keluar telaga Zamzam. Bila telaga Zamzam tu ada, maka si ibu yang bernama Hajar tadi, dia pun kepung telaga Zamzam. Dia kepung. Bila dia kepung, ada telaga. Bila ada telaga, maka orang lalu di situ, dia pun nak tinggal di situ.
Jadi bila orang tu tinggal kat situ, ramai orang. Cerita ringkas dia, bila Nabi Ismail ni mengajarkan Islam, mengajarkan syariat Allah, mengajarkan agama yang dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim, maka orang semua jadi baik. Cuma lepas Nabi Ismail wafat, anak Nabi Ismail AS masih hidup. Makin lama, agama Nabi Ibrahim tu diseleweng. Faham tak diseleweng? Dia petokok tambah. Sepatutnya sembahyang macam ni, dia tukar sembahyang macam ni. Sepatutnya kena buat macam ni, dia buat macam ni. Dia tukar. Sejarah dia ada satu orang lelaki yang bernama Amru bin Luhai. Cuba sebut nak. Amru bin Luhai. Okey, Amru bin Luhai ni lah orang pertama yang bawa masuk berhala ke Mekah. Dulu orang sembah Allah baik semua kan. Ada satu orang lelaki namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dianggap orang yang soleh, orang yang baik dan orang yang alim. Fik sirah dia apa? Amru bin Luhai ni bukan orang alim. Dia bukan orang bijak pandai. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pentingnya di suatu tempat ada orang yang alim. Sebab apa? Sebab kalau tak ada orang yang alim, maka orang yang jahil akan dilantik menjadi orang alim. Waktu itu tak ada orang yang bijak pandai, yang ada dia ya. Maka dia ni pergi ke Syam. Syam ni kan tempat hidup Nabi-Nabi dulu-dulu. Nabi Ibrahim pun ada ceritanya di situ. Macam-macam lah, banyak Nabi-Nabi lain di Syam. Bila dia pergi di sana, dia tengok, orang-orang Syam ni menyembah berhala. Itulah tanggapan dia, kata maknanya menyembah berhala ni betul ya. Sebab di Syam itu adalah negeri Nabi-Nabi. Dia anggap macam tu. Sebab dia tak ada ilmu. Dia pun panggil kawan-kawan dia, kata nak bawa balik berhala ni ke Mekah. Dia orang bawa balik, orang pertama bawa balik berhala ke Mekah. Dia angkat, semua pakai angkat seorang sikit ni berhala ni. Pakai angkat, ada banyak berhala yang dia angkat. Yang paling famous 3 berhala. Berhala yang dia bawa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tinggi lagi daripada atap ni. Tinggi lagi. Mana angkat 5, 6, 10 orang angkat berhala tu. Berhala tu dia angkat, dia letak kat mana? Dia letak dalam Kaabah. Bila letak dalam Kaabah, orang tanya, Amru, hang bawa balik apa ni? Dia kata, inilah perantaraan kita dengan Tuhan. Kita tak dapat tengok Tuhan, jadi kita tengoklah orang ataupun patung yang boleh mengingatkan kita kepada Tuhan. Faham tak? Jadi orang pusing tawaf Kaabah tu sambil orang sujud kepada berhala. Dia yang mula bawa. Dia ambil pula berhala tu namanya Hubal. Hubal ni berhala besar, dia letak di tepi Kaabah. Dan ada yang mengatakan dia letak dalam Kaabah. Ada lagi berhala besar lagi. Dia panggil nama Lata. Nama apa? Lata. Lata ni dia letak di negeri yang dekat dengan Mekah, iaitu Taif. Letak orang Taif ni duk sujud dekat berhala tu lah. Dia ada satu lagi nama Uzza. Nama apa? Uzza. Dia letak di negeri yang lain pula, dekat Mekah tu. Jadi dia orang pertama yang bawa masuk berhala ke Mekah. Generasi demi generasi manusia mati, hidup, mati, hidup, mati. Dah mati dah, yang hidup balik, yang mati dah hidup, berketurunan. Sembah berhala tu lah. Sebab dia bangun-bangun daripada dia dihidupkan di alam dunia ni, dia tengok-tengok mak ayah dah sembah berhala. Dia pakai sapu sama. Dia ikut sekali. Bila orang tanya sebab apa hang sembah berhala ni, tak boleh ni, tak betul ni, sembah patung, mana ada kuasa patung ni. Dia kata, buat macam mana? Mak ayah aku pun sembah berhala. Kalau kita kata tak betul hang buat ni, dia kata, hang nak kata mak pak aku sesat. Faham tak? Jadi benda tu tak boleh nak ubah. Tak boleh ubah, keturunan demi keturunan demi keturunan. Sampai Nabi Muhammad lahir, berhala duk banyak lagi kat Mekah tu. Macam mana nak buang berhala ni? Sampai waktu Fathu Makkah ni, pembukaan kota Mekah, bila Nabi nak ambil balik kota Mekah tu, Nabi kira-kira ada 360 berhala dekat sekitar Kaabah tu.
Tu cerita asal usul bahala. Dan Nabi waktu itu dikatakan Nabi tunjuk dengan tongkat Nabi. Mukjizat Nabi. Hebat Nabi Muhammad ni. Dia ada mukjizat, bantuan dari Allah. Dia tunjuk dengan tongkat dia. Dia tunjuk bahala tu. Ni contoh ni handset. Dia tunjuk macam tu. Bila tunjuk macam tu, jatuh bahala pecah. Nabi tunjuk pula. Jatuh pecah. Semua bahala Nabi tunjuk jatuh pecah, jatuh pecah, jatuh pecah. Nabi tak pergi tolak pun, Nabi tunjuk ya. Itu cerita pasal mukjizat Nabi menghancurkan berhala-berhala ni. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka menyembah berhala. Itulah cerita dia. Macam mana berhala boleh masuk? Siapa yang bawa masuk ni? Amru bin Luhai. Dan Nabi kata, aku melihat Amru bin Luhai mengeluarkan usus-usus daripada perutnya di dalam api neraka. Maknanya Amru bin Luhai ni disebabkan dia orang pertama yang membawa kepada kesyirikan, maka dosa syirik manusia yang berlaku hari demi hari selepas waktu itu, kemudian waktu yang lain, masa demi masa, semua dosa syirik duduk atas kepala dia. Wal'iyazubillah. Sebab apa? Sebab dia yang mula mengajak orang buat syirik. Dia ajak orang sujud kepada bahala, dia ajak orang mengadu kepada bahala. Dia kata nak mengadu dekat Tuhan, duduk depan bahala. Minta lah hajatnya, sebut nama bahala tu. Dia ajak macam tu. Dia ajak tawaf dalam keadaan begitu, begini. Bila menyembelih, sebut nama berhala. Nak sembelih binatang, sebut wahai Lata. Orang sebut Bismillahirrahmanirrahim kan. Mereka ajak wahai Lata, ya Lata, ya Lata, ya Lata. Dia ajak pelik-pelik ni. Sampai orang jadi rosak. Sampai orang jadi syirik. Sampai orang jadi rosak. Maka Nabi kata, aku melihat Amru bin Luhai ni, Allah azab dia sampai dia tempat sekok perut dia ni. Robek perut dia. Keluar ke usus dia. Keluarkan. Sedia dia keluarkan. Kemudian dia dibakar. Keluarkan lagi. Sakit sampai tahu. Jadi, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qala wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Dan mereka ni juga manusia, mereka membunuh anak-anak mereka kerana takut kelaparan dan kemiskinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa ni juga di antara kerosakan yang masyhur yang berlaku di kalangan mereka ni, bunuh anak sendiri. Orang lain nak dapat anak bukan main payah. Yang depa ni bila dapat anak, sembelih anak depa, bunuh anak depa. Sebab apa? Sebab takutlah kita makan pun tak cukup. Bila mai anak kita, lagi susah kita nak makan. Dia pun silap akhir bulan tak boleh makan. Maka ini kepercayaan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang salah. Jadi bila kita nak kahwin ni, kita kena faham dah bahawasanya si isteri tadi dia akan menjadi sebab rezeki kita berjalan lancar. Dulu bila kita bujang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak makan cari Maggi lah. Saya nak makan cari Maggi. Asal jumpa Maggi nak makan. Masa bujang. Bila kita dah nikah, duk fikir kata lama dah tak makan Maggi. Sebab apa? Sebab makanan sedia cukup. Duk fikir kata nak tambah anak ni tak apa ke ni? Bila tambah anak, boleh beli kereta baru pula. Tambah anak seorang lagi, bisnes makin maju pula. Sebab Allah kata apa? Anak-anak itu membawa rezeki. Isteri juga pembawa rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu tak ada duit, dengan kamu kahwin dengan orang perempuan, Allah bagi rezeki kepada kamu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy sebelum datang Islam, mereka takut bila dapat anak. Sebab apa? Sebab bagi mereka, jika dapat anak, rezeki akan semakin sempit, tanggungan akan lebih banyak. Jadi kita jangan sampai tahap macam tu. Maknanya bila
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kahwin, kita jangan kata aku nak anak 4 orang, kalau lebih tak mampu nak sara. Jangan anggap macam tu. Bila anggap macam tu syirik. Tak boleh. Kita kena anggap bahawa setiap anak-anak yang lahir itu adalah pembawa rezeki kepada keluarga. Qala wa yadfanuna banatihinna wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aib. Mereka menanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut kehinaan dan aib dalam keluarga. Anak perempuan bila lahir di kalangan pemimpin khususnya, mereka akan rasa malu. Orang tanya, hang dapat pemimpin yang besar dapat anak perempuan ke? Dia rasa malu. Sebab apa mereka rasa malu? Sebab bagi mereka anak perempuan ini tidak dapat mengembalikan ataupun meninggikan maruah keluarga. Mereka ni berlumba-lumba mendapat kedudukan yang tinggi. Tapi kalau dapat anak perempuan nak boleh buat apa kat keluarga kamu? Nak pergi perang pun tak boleh. Nak jadi pemimpin pun tak boleh. Jadi mereka rasa malu. Kalau anak perempuan ada 3 orang, 4 orang, lagi rasa malu. Sebab itu bila dapat anak perempuan, mereka akan terus sembelih. Mereka akan tanam hidup-hidup. Nah, itu keadaan sebelum datangnya Islam. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW ni nak menghapuskan fahaman-fahamannya macam ni. Masya Allah. Satu cabaran demi cabaran. Jadi orang yang miskin, dia takut kalau bila dapat anak itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi bebanan ke atas dia. Dia takut semakin dia miskin. Sebab tu Allah sebut, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Jadi orang yang miskin pun takut dapat anak perempuan. Orang yang kaya pun takut dapat anak perempuan. Sebab apa? Sebab bila dapat anak perempuan ni, bagi orang-orang yang miskin, dia akan semakin miskin. Adapun bagi orang-orang yang kaya, kalau dapat anak perempuan, bagi mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekayaan mereka akan binasa beberapa waktu saja lagi. Orang kaya pun tak mahu anak perempuan, orang miskin pun tak mahu anak perempuan. Dulu ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah perkara-perkara yang berlaku sebelum kedatangan Islam. Tetapi bila mai Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan orang-orang perempuan yang dikatakan para wanita ni. Dia angkat daripada kecil lagi. Nabi kata apa? Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Yang ada anak perempuan. Kata Nabi, siapa yang jaga anak perempuannya, 2 orang anak perempuannya, dia memeliharanya, mencukupkan keperluan anaknya sampai kedua-dua anak perempuan itu baligh, apa dia akan dapat? Kata Nabi, dia akan masuk syurga, dan syurganya berhampiran dengan aku seperti 2 jari ini. Saya ada berapa anak perempuan? 2, saya penuh. Jadi pelihara sampai mereka baligh, maka kelebihan sebegitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kena teringin lah nak dapat anak perempuan. Kena teringin sebab kelebihan dia besar. Dan anak perempuan tu pula, bila dia jadi isteri orang satu hari nanti, maka Nabi perintahkan jaga betul-betul anak perempuan ni. Orang perempuan ni jaga sungguh-sungguh, bagi pakaian yang keperluannya, cukupkan, beri nafkah, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dipelihara begitu. Bila wanita tadi telah melahirkan anak untuk suami dia, maka waktu itu anak tadi diperintahkan Allah memuliakan ibunya 3 kali. 3 kali. Bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang lebih layak aku muliakan? Nabi kata, ibu kamu. Kemudian siapa dia lepas ibu saya? Nabi kata, ibu kamu. Kemudian siapa selepas ibu saya? Ibu saya, ibu kamu.
Kemudian selepas itu siapa? Nabi kata ayah kamu. Kali keempat baru ayah. Darjat ibu ni jauh lebih tinggi. Bukan kata darjat ayah ni tak tinggi, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemuliaan para wanita diangkat setinggi-tingginya dalam Islam. Sampai semayang ni ataupun menyembah Allah ni dikembangkan dengan buat baik dengan mak ayah. Hak kita semayang tu, hak kita sembah Allah itu dikembangkan dengan buat baik pada mak ayah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah kata apa? Allah telah menetapkan kepada semua orang ni semua orang ni, bahawa kamu jangan sembah selain dari Allah. Yang kedua, buat baik dekat mak ayah. Maknanya tingginya kedudukan buat baik kepada mak dan ayah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah. Sebab itu orang perempuan ni dia kena hargai dengan pilihan Allah, jadikan dia sebagai wanita Islam. Sebab bila jadi wanita selain daripada itu, wala'iyadzubillah, dia takkan dapat kemuliaan sebegitu. Yang kedua, bila jadi sebagai seorang wanita yang Muslim, dialah paling mudah nak masuk syurga. Orang-orang perempuan paling mudah nak masuk syurga. Orang lelaki payah nak masuk syurga. Payah sikit. Dia akan, bila nak masuk syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tanya dia macam-macam. Dengan tempat kerjanya, dengan tanggungannya, nafkahnya, tempat tinggal, macam-macam soalan. Tapi orang perempuan ni 4 benda yang dia jaga. 4 benda ni saja dia jaga. Yang pertama, idza sallatil mar'atu khamsaha. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Semayang 5 waktu bagi cukup, kecuali waktu datang bulan, waktu tak boleh semayang. Wa shamat syahraha. Yang kedua, dia puasa bulan Ramadan bagi cukup. Kalau dia tak boleh puasa, dia kena qada. Selepas daripada itu, jangan tangguh-tangguh, sempurnakan puasa dia. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Jaga farasnya, jaga kemaluannya. Maknanya dia tak pernah melakukan perbuatan zina sepanjang hidupnya. 3 perkara tadi. Satu saja lagi, wa ata'at zawjaha. Taat dekat suami. Kata Nabi, maka dia boleh masuk pintu syurga mana dia nak. Dia boleh pilih, wahai Allah, saya nak syurga itulah. Maksudnya macam rumah kan, kita pergi dekat taman kan, taman yang baru nak naik. Kita tengok, oh yang ni duduk tengah-tengah ni, syok juga. Abang-abang nak beli rumah ni. Macam tu lah. Pergi tengok corner lot. Oh, corner lot ni luas ni no. Boleh tanam, boleh buat tanam durian, buah manggis, buah langsat pergi ni no. Nak abang nak rumah ni. Jadi macam tu. Bila dia tengok syurga hak dia banyak ni, dia boleh pilih. Ya Allah, aku nak syurga tu lah, segak lah. Tak mahu tu nak yang ni. Dia boleh pilih. Tapi cabaran bagi wanita, kata Nabi, hak keempat tu ramai gagal. Nah, yang keempat tu ramai gagal. Maknanya sebab apa dia gagal? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keegoan dan kekurangan ilmu yang ada pada dia. Jadi kadang-kadang orang perempuan dia tak jaga percakapan dengan suami, maka itu boleh mengundang dosa besar yang menghalang dia dari masuk syurga. Kata Imam Ibn Jauzi dalam Al-Kabair, di antara 3 wanita yang dihalang untuk masuk ke syurga ialah perempuan yang tidak menjaga percakapannya dengan suaminya. Bila dia nak marah dekat suami kan, dia boleh pilih satu kalimah hak bila kena dekat suami tu terterak, terasa, dia rasa hina. Oh, pedihnya ayat dia bagi ni. Orang lelaki dia tak pandai pilih ayat sangat. Tapi orang perempuan dia pilih ayat kena dekat batang hidung suami dia, terterak. Maka itu tanda perempuan tadi di antara yang tidak layak memasuki syurga. Maka begitu keadaan wanita ni, Allah angkat kedudukannya, mudahnya nak masuk syurga. Taat dekat suami, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, dan jangan pernah dia mencalarkan maruahnya. Maknanya dia jangan melakukan perbuatan fahsyak sekalipun. Maka dia boleh masuk syurga daripada pintu mana yang dia nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni bila nak mati senang ya. Boleh mengucap. Yang kedua, suami kata, baik dah tu, isteri aku ni baik dah tu, wajib baginya syurga. Senang saja. Qala. Maka orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab suatu ketika dulu,
mereka menanam anak mereka hidup-hidup. Sebab apa? Bagi mereka, perempuan ini adalah golongan yang mempunyai aib, mempunyai kelemahan, dan tidak ada kemuliaan, dan tak mampu nak mengangkat maruah keluarga, tak mampu nak memimpin masyarakat. Jadi hidup mereka ni tak ada guna. Begitu tanggapannya. Maka Islam mengangkat kedudukan wanita setinggi-tingginya. Qala wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dha li'awhal asbab. Mereka gemar bermusuh-musuhan dan bertengkar. Sebahagian mereka sanggup memerangi sebahagian yang lain walaupun dalam perkara yang remeh-temeh. Jadi ini cabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan macam mana dalam fikiran Nabi nak tolak bahala-bahala ni, macam mana dalam fikiran Nabi nak basuh masyarakat tentang tak baik melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian, dan macam mana nak ajak mereka ini tinggalkan sembahan mereka, sembah Allah. Dan mereka ni juga keadaan mereka sangat ajaib, sangat luar biasa. Rosaknya itu dengan membunuh anak-anak mereka, khususnya anak-anak perempuan. Macam-macam Nabi nak kena ajak mereka ni macam orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru lahir. Nak ajak cara makan, nak ajak cara minum, nak ajak cara berjalan. Mereka tak kerti apa ni. Maka satu cabaran yang sangat hebat yang Nabi SAW kena selesaikan misi ini. Dan Alhamdulillah berjaya tak? Berjaya misi Nabi. Sampailah kejayaan itu dapat dirasai oleh kita. Kita dapat rasa kejayaan dakwah Nabi itu. Kita Islam, ayah kita Islam, tok kita Islam, tok nek kita ke atas semua Islam. Jadi jasa tu siapa? Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang bertungkus-lumus sampaikan Islam. Kemudian zuriat mereka pula bertungkus-lumus sebarkan Islam. Kemudian zuriat mereka lagi bertungkus-lumus sebarkan Islam. Sampailah negara kita ni Islam dan masuk Islam dalam diri kita. Jadi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Kerana apa? Kerana itu sahaja yang mampu kita buat untuk mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjasa, yang menjadikan sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dapat kenal Kaabah, kita dapat mengenal salat, kita dapat mengenal Islam, dan dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bertemu pada hari ini pun sebab tu saja. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang dipilih untuk sedikit sebanyak dapat membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, semoga ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا